Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi. Untuk hari ini kita akan masuk ke juzuk yang ke-9. Secara sinopsisnya, juzuk yang ke-9 yang akan kita baca ini akan cover dua surah. Yang pertama surah Al-A'raf bermula pada ayat 88 sehingga akhir, dan seterusnya sedikit daripada surah Al-Anfal. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, signifikan bulan Ramadan adalah bulan penurunan Al-Quran. Dan mukaddimahnya suka saya untuk membacakan sekali lagi seperti mana yang telah diterangkan ataupun yang telah disebut oleh Sayyid Qutb rahimahullah di dalam tafsirnya Fi Dhilal Al-Quran. Dia telah meletakkan di dalam mukaddimah betapa tadabbur ataupun hidup di bawah lembaran ataupun payung Al-Quran ini adalah satu nikmat. Kata beliau, Al-hayatu fi dhilal Al-Quran ni'matun la ya'rifuha illa man dhaqaha. Hidup di bawah payungan Al-Quran, di bawah bayang-bayang Al-Quran ini adalah satu nikmat. Nikmat yang tidak dapat diketahui kecuali sesiapa yang telah merasainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, semoga datangnya Ramadan ini boleh menyebabkan kita lagi memperbanyakkan mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita masuk juzuk yang ke-9. Surah Al-A'raf bermula ayat 88. Surah ini adalah sambungan kepada penceritaan kisah Syu'aib alaihi salam, salah seorang nabi di kalangan orang Arab yang empat, iaitu Nabi Hud, Nabi Saleh, Syu'aib dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kisah Nabi Syu'aib secara ringkasnya, dia hanya datang ke babak yang terakhir di dalam surah Al-A'raf, menceritakan bagaimana kaum Syu'aib alaihi salam telah menentang Syu'aib, tidak beriman kepada dia, dan baginda sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menimpakan kepada mereka. Maka Allah telah menurunkan rajfah, iaitu satu bentuk gempa bumi kepada mereka, dan mereka dihapuskan. Kemudian kita masuk bermula pada ayat seterusnya adalah kisah dalam surah Al-A'raf. Kisah surah Al-A'raf ini adalah, yang kedua adalah bertemakan sejarah para manusia, bermula dengan para nabi dan bangsa yang menerima kebenaran yang telah dibawa oleh para nabi, tetapi mereka telah menolak, dan kaum mereka telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana mereka tahu akan kebenaran. Mereka tahu itu adalah kebenaran yang dibawa oleh para nabi, tetapi mereka telah menolak kebenaran tersebut dengan penuh kesombongan. Mereka ini adalah golongan yang tahu kebenaran tetapi tidak mahu kepada ajakan. Bahkan mereka istihza minal mustahzi'in, mereka mempermainkan para nabi. Baik, bermula kisah secara ringkasnya, kisah Al-A'raf, surah Al-A'raf ialah bermaksud tempat yang tinggi, iaitu tempat yang tinggi di antara syurga dan neraka. Itu yang dipanggil Al-A'raf. Baik, surah ini adalah surah Makkiyah yang terpanjang di dalam Al-Quran, dan surah Makkiyah yang pertama sekali disusun mengikut tertib susunan Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa signifikan surah Al-A'raf ini? Signifikannya adalah para nabi alaihi wassalatu wassalam diuji. Dalam surah ini diceritakan diuji para nabi ini dengan penentangan kaum masing-masing. Maka tidak terkecuali yang ditentang adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita melihat kepada ayat ini diturun dalam fatrah Makkiyah, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditimpakan ujian, Nabi disekat untuk bergerak di dalam Mekah, telah diboikot. Bahkan Nabi pergi ke Taif, Nabi telah dicederakan, Nabi diboikot juga.
ia meruntuhkan hati Nabi, menyebabkan Nabi SAW sedih. Maka datanglah surah ini untuk tasliyah, memujuk, menceritakan kembali apa yang berlaku kepada para Nabi terdahulu yang telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi terdahulu diuji, ini kan engkau ya Muhammad, engkau juga diuji. Itu adalah salah silap ataupun jalan yang ditelusuri oleh para Nabi terdahulu, begitu juga yang akan dilalui oleh Nabi SAW. Maka ia memberi semangat kepada Nabi SAW. Kerana apa? Kebanyakan kaum yang diceritakan dalam ini diberikan amaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kata lain, ayat ini turun kepada Nabi yang menguatkan hati Nabi SAW untuk terus sabat di atas jalan kebenaran yang Nabi SAW bawa. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, surah Al-A'raf di antara surah yang paling komplit, yang paling panjang, menceritakan tentang peristiwa yang berlaku kepada Nabi Musa AS, dan dimulakan ayat yang menceritakan tentang Nabi Musa AS. Allah telah menyebut summa ba'athna, kemudian kami telah mengutuskan. Jika dalam Al-Quran kita melihat banyak ayat yang lain yang menyebut summa arsalna, ataupun Allah sebut arsalna, kami telah mengutuskan Rasul kami. Di situ ada perbezaan di antara kalimah ba'athna dan kalimah arsalna. Kalimah ba'athna yang diterangkan oleh Hamka di dalam tafsir dia, tafsir Al-Adham, Hamka menyebut ba'athna ni adalah lebih berat, diutuskan daripada benda yang sangat detail kecil berbanding dengan arsalna, diutuskan kepada kaumnya sendiri. Ba'athna ni daripada kecil, jika dilihat daripada sirah yang menimpa Musa AS di dalam Al-Quran, Nabi Musa bermula diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala bermula sejak daripada kelahiran baginda. Nabi tidak waktu dilahirkan semua bayi dibunuh, termasuk yang menerima ancaman ialah Musa AS. Kemudian Nabi hidup di Mesir di bawah pemerintahan Fir'aun, dikenakan ujian yang pelbagai. Dan Nabi kita tahu Fir'aun adalah bangsa Qibti ataupun Qibti yang bukan bangsa Bani Israel. Dan Nabi Musa AS di Mesir pada waktu itu, Nabi Musa juga bersama dengan Bani Israel, dengan Bani Israel yang datang kepada Palestin. So Bani Israel telah ditindas oleh Fir'aun dan kuncu-kuncu Fir'aun. Dan jika kita melihat di dalam surah ini, Allah telah menyebut banyak kali kalimah Nabi Musa. Untuk pengetahuan sekalian, kalimah Musa disebut dalam Al-Quran paling banyak sekali di kalangan para Nabi, iaitu sebanyak 136 Nabi. Sebab itu ayat yang kita katakan tadi ba'athna menunjukkan kepada ujian yang ditimpa kepada Nabi Musa bermula daripada kelahiran Nabi Musa sampailah Nabi Musa AS wafat. Siri-siri penjelajahan ataupun susul galur penceritaan ujian yang menimpa kepada Nabi Musa AS adalah sungguh panjang, hampir seumur hidup baginda. Maka kalau kita melihat Nabi Musa AS hidup di zaman Fir'aun, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala berhadapan dengan Fir'aun dan Malak bersama dengan orang kanan-kanan Fir'aun. Dan bersama dengan Fir'aun dan Malak ini ada satu golongan yang dipanggil sahir ataupun sahirah, plural kepada sahir, iaitu magician. Yang mana magician ini mempunyai kuasa yang sangat agung. Kita katakan dalam ayat Quran sebut sahirun alim, dan surah Al-A'raf sebut mereka ini adalah golongan magician, ahli sihir yang paling tinggi sekali dari sudut keilmuan mereka dalam ilmu sihir. Bermaksud kita katakan tidak ada siapa yang boleh mengalahkan mereka kecuali ia bukanlah sihir. Maka ditimpakan ujian kepada Nabi Musa berhadapan dengan sihir. Maka Nabi Musa AS diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melepaskan tongkatnya,
dan telah menelan semua sihir yang telah dilakukan oleh ahli sihir itu. Dan ahli sihir itu seraya berkata, qalu amanna birabbil alamin, kami beriman dengan Tuhan sekalian alam, Rabbi Musa wa Harun, Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Mereka terus dapat menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa AS, yang menyebabkan Fir'aun terkejut. Dan sahirah ini, ahli sihir ini tahu yang mana satu sihir, yang mana satu ilmu daripada Allah Azza wa Jalla. Maka mereka mengetahui bahawa ini bukanlah sihir, ini adalah kebenaran yang dibawa ataupun bayinah yang dibawa oleh Musa AS. Maka daripada situ mereka beriman, tetapi Fir'aun tetap tidak beriman. Kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala siri-siri ujian kepada Fir'aun, ditimpakan kemarau panjang, kemudian ditimpakan hujan, ataupun mereka ditimpakan, kita kata, serangan daripada belalang, serangan daripada kutu, serangan daripada darah, yang menyebabkan umat pada waktu itu meminta kepada Nabi Musa AS berdoa kepada Allah. Maksudnya mereka percaya Tuhan Rabb Nabi Musa adalah Rabb yang hakikatnya, adalah Allah, adalah Tuhan yang selayaknya disembah. Tapi apabila Nabi minta doa kepada Allah dan membebaskan daripada ujian-ujian yang mendatang, seraya mereka selepas itu tidak beriman dan menyatakan bahawa itu adalah sialan yang dibawa oleh Nabi Musa AS, yang menyebabkan seolah-olah Nabi Musa AS dipermainkan. Yang akhirnya klimaks kepada penentangan kepada Nabi adalah Fir'aun sendiri yang melawan Nabi Musa AS, yang akhirnya membawa kepada Nabi Musa mengejar Fir'aun mengejar Nabi Musa AS dan Bani Israel yang melintas menuju ke Palestin. Maka dalam perjalanan tersebut Allah Subhanahu Wa Taala telah menenggelamkan, yang mana telah dirakamkan dalam Al-Quran, fa'aqraqna fil yammi, telah dimusnahkan, telah ditenggelamkan di dalam laut. Dan selepasnya Nabi Musa AS juga diberikan ujian. Apabila selamat, rupanya ujian tidak terhenti setakat itu. Rupanya ujian yang besar juga ditimpa kepada Nabi Musa daripada kaum Nabi Musa sendiri, iaitu Bani Israel. Apabila mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan beberapa kali Nabi Musa AS telah memujuk mereka, telah berdakwah kepada mereka, tetapi mereka tetap menolak dakwah walaupun mereka tahu itu adalah kebenaran. Baik, itu adalah dalam surah Al-A'raf. Kemudian kita masuk sedikit di dalam surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal menceritakan tentang Al-Anfal, bermaksud harta rampasan perang. Dan surah ini datang selepas surah Al-A'raf, tetapi surah ini adalah surah Makkiyah yang diturunkan di Madinah selepas berlakunya Perang Badar. Maka surah ini menceritakan bagaimana secara detailnya Perang Badar ini berlaku disambung dengan Perang Uhud, dan bagaimana Allah nak menyatakan bahawa sesungguhnya kamu berperang ini kena ingat bahawa niat kita adalah berjuang kerana Allah dan Rasulnya, bukan berjuang untuk mendapatkan harta rampasan perang ataupun habuan dunia. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, itu sinopsis secara ringkasnya yang boleh kita dapat daripada surah Al-A'raf dan sedikit daripada surah Al-Anfal. Semoga dengan perkongsian yang sedikit itu memberikan manfaat pada diri saya dan tuan-tuan sekalian. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi